Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk saya mewakili Hidayah Center Foundation pada petang ni bersama dengan DJ Syafiq dan DJ Datin Mona. Terima kasih menerima saya sekali lagi. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Jadi sebagaimana yang DJ kenal, insya-Allah, nama saya Noli bin Hussein, berasal dari Sungai Perak, sekarang tinggal di TTDI Jaya Shah Alam. Insya-Allah saya dah ada 8 anak. Ada bawa seorangnya Afi Firdaus. Dia ni daripada kecil ikut saya buat dakwah sekali. Subhanallah. Dan juga bisnes pun sama, alhamdulillah. Dan saya di ijazah muda kejuruteraan awam dan pernah bekerja dengan Propel, sekarang disebut sebagai Agenta. Kerja engineer lah ya. Tapi banyak ada bahagian pengurusan lah. Dan pernah menerajui CSL, one of the subsidiary of Propel lah. Jadi dan sekarang ni sebagai takaful consultant dan part time ataupun saya rasa dah macam full time lah dengan Hidayah Center Foundation. Alhamdulillah dah 12 tahun lah dalam bersama dengan Hidayah Center Foundation ni. Untuk yang di luar sana sebab hari ni insya-Allah kita akan bercerita tentang bagaimana cara mudah dan insya-Allah berkesan, iaitu kaedah asara fikir, bagaimana kita nak kongsi Islam bersama dengan orang yang belum Islam. Ya. Jadi saya mencadangkan di luar sana tu bersedia dengan pen dan pensel. InsyaAllah. Betul. Dan saya sebutkan nombor telefon saya dulu. 019-3533-177. 019-3533-177. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini kita nak tahu terlebih dahulu apa sebenarnya perkataan atau cara untuk asara fikir. Asara fikir tu apa tu, Ustaz? Asara fikir ni adalah satu kaedah di mana kita membawa manusia-manusia yang berasal daripada Adam agar mereka menyembah Tuhan Adam. Jadi kembali kepada fitrah, di mana kita akan meyakinkan ataupun mula dengan bertanya, adakah awak A tu percaya bahawa creator itu ada ataupun Tuhan itu ada, dan benarkah Tuhan itu mesti satu S? Kemudian another A itu Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Tuhan, dan R itu Rasul Muhammad, iaitu manusia utusan, the last messenger of Allah ataupun Tuhan. Bukan Tuhan lah, Muhammad itu bukan Tuhan. Sebagaimana kita juga Nabi Isa ataupun disebut sebagai Jesus, kita Islam mengatakan itu adalah manusia dan bukan Tuhan, iaitu kita menyembah Tuhan kepada Jesus. Dan akhirat, A itu yang terakhir, akhirat adanya syurga. Dan kalau kita nak masuk syurga, kita perlu dapat blessing ataupun diterima masuk oleh pemilik syurga, iaitu the creator itself. Dan untuk mendapat masuk tu juga kita perlu ada kunci, sebab pintunya kalau tak ada kunci macam mana nak masuk. Di situlah di mana kita perlu declare, sebagaimana macam kita bercinta nak berkahwin, awalnya kita sebut I love you. Dia barulah yang pihak sana kata I love you too. Maka silakan begitu, insya-Allah, dengan kalimah syahadah. Itulah asara fikir. Asara fikir. Okey. Dan juga kalau kita ikut data testimoni dakwah oleh Ustaz Noli sendiri, kejayaan formula asara fikir ni ada diberitakan, dimaklumkan telah pun mencapai hingga 70%. Kan banyak juga tu. Dan bagi data tersebut mungkin juga ada faedahnya dan juga manfaatnya kepada sahabat-sahabat kita yang dapat hari ini menerima Islam, kan, dapat hari ini konsepnya itu diterima pakai. Alhamdulillah. Dan macam mana pula
pengalaman yang Ustaz Nurli lalui dari sudut mengetengahkan asara fikir ni kepada sahabat-sahabat kita yang nak mengenali dengan Islam ni, Ustaz? InsyaAllah. Asara fikir ni bermula asalnya daripada GORAP, GORAP, yang ni Mak Saleh punya lah ya, Ibrahim Green, IRA kalau pernah dengar. Tetapi saya modifykan menjadi untuk mengikut wakil ataupun keadaan di Malaysia, di mana dibuat sebagai asara fikir supaya mudah diterima oleh orang-orang non-Muslim di sini. Juga bila kita melakukan latihan kepada da'i-da'i. Jadi pengalaman saya sendirilah, telah pergi ke beberapa tempat. Saya pergi ke Sabah, saya pergi Melaka, baru balik daripada Kuantan dan sebagainya. Diberi oleh peserta itu sendiri, siapa yang pernah kenal non-Muslim yang di capaian mereka, dan saya minta mereka bagi nombor dekat saya, minta izin bahawa saya nak terangkan tentang Islam. Dan yang izin Allah, itu yang saya katakan dalam 70% mereka bersyahadah on the spot. InsyaAllah. Mereka menerima Islam dengan kaedah flow asara fikir itu sendiri. Jadi ia juga dalam asara fikir itu sendiri kita buat latih tubi, maka peserta-peserta tu akan melakukan perkara yang sama. Kes dekat Melaka, salah seorang daripada pesertanya Hisham, dia pun cuba buat menggunakan formula tu dan on the spot alhamdulillah berlaku juga. Mendapatkan syahadah. Kan itulah kesan dia sebenarnya Ustaz ni. Betul. Jadi gitulah maksudnya, nak menceritakan bahawa kita orang-orang biasa ni boleh melakukan perkara tersebut. Masya-Allah. Kan? Kalau sebagai contoh, saya buat ada beberapa pengalaman saya, iaitu pemandu Grab. Dia tak pernah kenal orang Melayu, dan dia pun tak tahu apa itu Islam. Dan alhamdulillah, sewaktu saya dalam Grab tu, saya ada sebelah dia, saya cerita dengan dia. Dia adalah proses dia, iaitu kita perlu ada ice breaking dulu. Kita cerita dengan, saya sebut sebagai FORD, FORD. F tu adalah family, O tu occupation, R itu recreation ataupun hobi, dan D itu adalah dream. Kalau tak dream, dia pergi kepada problem, pro. Ford, kereta Ford, pro. Itu ice breaking dia. Untuk kita memulakan, nak masukkan kepada asara fikir. Masya-Allah. Itu dia besar manfaatnya kalau kita faham betul-betul dia punya modul dan juga dia punya kaedahnya supaya sahabat-sahabat kita yang nak kenal dengan Islam ni, kita sampaikan dengan kaedah yang betul dan juga mengikut syariat Islam itu, insya-Allah. Insya-Allah. Kita mulakan dengan ice breaking. Ice breaking ni kita kena kikis kebencian ataupun kedengkian. Sekarang ni agak susah kan, di luar sana perkauman dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memelihara kita di Malaysia, insya-Allah. Jadi kita bermula dari Adam. Bila kita bermula dari Adam, kita patut merasa ada perasaan cinta, kasih sayang walaupun pelbagai bangsa. Jadi sebaiknya kita bertakruf, berjumpa dengan mereka dalam keadaan kita senyum, kita berkenal mesra, dan daripada situ kita bercerita. Nak memulakan tu kita, sebagaimana saya sebut tadi, FORD, FORD. Kalau kita tak pernah jumpa, kita ceritalah tentang family, tentang kerja, O occupation, F family, kemudian R recreation ataupun apa minat dia, dan D tu dream, apa dream dia. Masa tentang dream tu, kita akan kaitkan bahawa Islam, kita banyak kebergantungan kita kepada Tuhan. Terkadang mereka tak cerita pasal dream, mereka cerita pasal masalah, jadi problem, desire. Jadi di situ kita sebutkan, kita juga kebergantungan kita adalah kepada Tuhan. Sebagai teruk mana pun kita tetap dengan Tuhan. Jadi bila sebut Tuhan tu, kita akan sebut, do you believe in God? Yang A tu Tuhan ada. Do you believe in God? Kalau masa itu kita bertanya tentang Tuhan, dan kita boleh terangkan bahawa Tuhan itu yang mencipta,
adanya ciptaan seluruh makhluk dan ciptaan Tuhan alam semesta, ya. Dan Tuhan itu maha berkuasa, maha mendengar, maha melihat, ya. Dan dia tidak lemah. Dia tidak boleh lemah, tidak boleh berkongsi kuasa, dia tidak boleh dia bukan ciptaan, bukan creation, tetapi dia creator. Ya. Tiada permulaan, tiada pengakhiran. Tidak berjisim, tidak ada dalam ruang masa ataupun ruang tempat. Ya. Jadi dan dia berdiri dengan sendirinya, dan dia Allah Tuhan ini tiada janda, ya, sebagaimana Tuhan mana boleh sama setara dengan apa yang dia sendiri cipta. Ya. Gitu, dan kalau kapal itu perlu ada nakhodanya, dan nakhoda tak boleh dua, satu sahaja. Nanti bergaduh, terbaliklah kapal itu. Malah alam yang berorbit juga, pasti ada pengatur dan pemeliharanya. Ya, gitu. Jadi kalau dia percaya bahawa Tuhan itu ada, kita pergi kepada, betul tak, Tuhan itu satu. Dan bila bercerita tentang Tuhan itu satu, bukan dua atau tiga atau lebih. Dan jika dua, mungkin dia boleh akan berlawan kuasa pula. Tidak berkongsi kuasa, ia lemah, itu lemahlah. Tidak beranak dan tidak diperanakkan sebagaimana dalam Al-Quran. Semua ni sebenarnya apa yang saya sebut ni dalam Al-Quran. Kita berceritakan ni, kadang-kadang salah anggap pada pihak-pihak orang lain di luar sana, bahawa mengatakan kita macam nak menjual sesuatu yang mempengaruhi mereka dan sebagainya. Tetapi ini adalah di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan Tuhan tidak boleh di-associate ataupun menjadi Tuhan itu ada partner. Malah tidak boleh juga Tuhan itu pada pandangan Islam dan Al-Quran, dalam Al-Quran dia itu intermediary ataupun kalau orang kata melencong, tak direct. Begitu. Dan perlulah sebagaimana analogi lah, saya boleh sebut macam ni lah, bila kita dengan Tuhan ni, contohlah kalau Mona jangan terasa dengan ni, saya cuba nak ambil ni, katakan minta maaf begini jugalah saya akan bercerita dengan orang yang bukan Islam, minta maaf, minta izin, dan be humble, be telus, rendahkan diri dan minta maaf. Saya cuma nak ambil analogi. Seandainya lah katakan di pagi hari yang indah di tepi pantai yang berbayu-bayu, angin sepoi-sepoi, Datin Mona bersama dengan Datuk. Tiba-tibalah Datuk nampak yang lain. Datuk pula mai sini, ada dua belah kiri kanan pula. Apa perasaan Datin Mona? Mesti marah kan? Curang, kau pembelut, you are a traitor. Similarly God, Tuhan yang menciptakan dua biji mata kita, Tuhan yang mencipta seluruh tubuh dan memberi nikmat, segala nikmat yang ada di bumi Allah. Dia yang pencipta. When the creator created Adam, Adam tu agak-agak first man in the world, Jadi Adam tu dia sembah siapa? Must be the creator. Jadi semua yang selepas itu, setelah keturunan Adam, Noli, DJ Syafiq, DJ Datin Mona, di luar sana, siapa sahaja nama-nama dia, berbagai bangsa, perlu sembah siapa sepatutnya? The creator. Subhanahu wa ta'ala. The creator. Bukannya yang di sini adalah creations. Jadi itulah. Dan kemudian kita menceritakan tentang Al-Quran. Another A. Al-Quran itu final version, manual of life. Sebagaimana Nabi-Nabi sebelum tu, Islam di dalam Al-Quran menyebut bahawa Nabi Isa itu sebagaimana Jesus, adalah manusia sebagai messenger. Moses, David, Solomon, dan up to Adam yang sebelum tu. Mereka adalah pembawa messenger manusia kepada manusia. Cumanya Tuhan apabila melalui Jibril di dalam bahasa Arab. Jadi dibagi kepada Muhammad. Kalau Jesus dalam bahasa Aramik. Jadi Arab ni itu jugalah ritual kita, sembahyang kita, solat kita dengan zikir-zikir bahasa Arab. Jadi tidak mungkin ada terbalik ataupun ada berubah. Apatah lagi adanya sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah menghafal Al-Quran di seluruh dunia. Berapa ramai orang yang menghafal Al-Quran, sebab Allah sendiri yang sebut bahawa dia yang menurunkan Al-Quran dan memelihara Al-Quran itu. Malah dalam surah 15
surah yang ke-15 ayat ke-9 dikatakan dia yang turun, dia yang pelihara. Ayat surah 54 ayat ke-17 mudahkan untuk difahami dan untuk peringatan-peringatan. Ya. Malah di dalam tu kita cerita tentang miracle of Al-Quran. Dia bukan idea dari manusia bernama Muhammad. Sebab Muhammad adalah ummi. Dia tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Tetapi dia boleh menghafal. Sebagaimana Iqra kata malaikat Jibril. Pada waktu itu apa yang Jibril suruh buat? Baca, bukan teks. Jangan silap. Sebut. Macam saya sebut kan. Okey, Syafiq cuba sebut aku pergi sekolah naik bas. Aku pergi sekolah naik bas. Akan boleh tu? Lafazkan dia kan. Besok agak-agak boleh tak? Ingat. InsyaAllah. Sebab bahasa kita. Begitu juga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa dia bahasa Arab. Mudah kan? Subhanallah. Dan Ramadan juga dia diulang-ulang sehingga habis cover to cover 100% dimemorize, dihafal oleh manusia. Dan di dalam Al-Quran itu cerita tentang embryologi, diceritakan tentang jasad Firaun, ya, yang dikekalkan tubuhnya. Maka Dr. Maurice Bucaille, dia apa yang berlaku? Dia pergi cek ada kandungan garam pada badan Firaun dan match dengan Laut Merah. Pernah berlaku waktu itu, masa Moses dikejar oleh Firaun, maka dia mati di dalam ocean, di dalam laut. Tetapi Allah kekalkan. Sebab Allah sebut apa? Aku saja kekal, kalau cara cakap biasanya, cara cakap biasa, untuk kamu semua tahu bahawa akulah Allah. Allahu Akbar. Apa yang berlaku Dr. Maurice Bucaille, mengikut apa yang saya baca, dia masuk Islam apabila dia tengok benda tu. Ya. Bagaimana mungkin Al-Quran boleh cerita perkara yang gaib, perkara begini. The expansion of the universe, ya, gigantic telescope, bahawa the universe ni dia bergerak menjauh antara satu sama lain, expanding. Diceritakan dalam Al-Quran. Dan di bawah di dasar laut ada sungai, dan malah air masin dan air tawar seolah-olah ada apa dipanggil? Dibahagikan, dipisahkan. Tak boleh campur. Begitu, tak bercampur. Maka benda-benda macam ni pastinya ini bukannya daripada tangan-tangan manusia. Maka di situlah kita perlu faham bahawa Al-Quran itu adalah dari Allah, dari Tuhan. Masya Allah. Nanti kita sambung lagi ya. Kena sambung tu. ASA dah sudah Ya, RE dan PK. Betul. Okey, lepas ni, okey. Jadi kita pergi kepada Rasul. Tadi Al-Quran, bahawa Rasul ni Muhammad sebagaimana Jesus, Nabi Isa tu ya, Musa dan sebagainya sebelum itu adalah Quran adalah pembawa utusan mesej Tuhan yang direct, wahyu tu, dan Muhammad adalah the final prophet, ya, Nabi. di mana Nabi yang terakhir. Itu tercatat di dalam Al-Quran juga, ya, di mana disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidak aku turunkan Muhammad itu melainkan membawa rahmat ke sekalian alam. Maksud rahmat ke sekalian alam ni bukan kepada satu-satu bangsa, kepada semua, berbanding dengan nabi-nabi yang sebelum tu. Ya. Itu hanya untuk zaman-zaman itu. Malah ada tercatat di sebahagian daripada kitab-kitab mereka, ya, insya-Allah. Jadi Nabi Muhammad ni, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, masa begitu sebagaimana yang kita sebut tadi, dia memang bukan dia yang pandai dari segi membaca dan menulis. Dengan sifat dia yang ummi, yang tidak boleh membaca dan menulis itu, mana mungkin dia lah yang membawa, sebagaimana yang sebut sebagai Al-Quran tadi. Dia bukan membawa, maksudnya dia yang mengada-ngadakan catatan dalam Al-Quran, ya. InsyaAllah. Jadi apabila apabila kita hidup di dunia, setelah kita percaya bahawa adanya Rasul tadi tu, kita akan kembali selepas kita meninggal, ya. Allah sebut kita akan ada akhirat, the judgment day, ya. Itu yang yang seterusnya. Akhirat ni ada syurga. Dan bila akhirat itu ada syurga, kita patut dapat blessing daripada empunya syurga. Siapakah pencipta syurga? Allah. Secara logik akal, who created the heaven and the hell? Itulah Tuhan, the creator.
Ya. Jadi untuk kita dapat masuk, pastikan kita mesti dapat blessing daripada empunya syurga. Bagaimana kita nak dapat blessing? Apa yang tercatat di dalam Al-Quran, dikatakan bahawa, ini saya ceritanya apa yang ada dalam Al-Quran. Bahawa orang yang disbeliever, mereka ini tidak mengaku bahawa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang satu. Jadi dikatakan mereka itu adalah syirik. Jadi apa yang dikatakan syirik itu adalah menduakan Tuhan ataupun menyembah selain daripada Tuhan, tak direct. Jadi di sinilah yang menghalang mereka untuk mereka dapat blessing, untuk dapat masuk ke dalam syurga. Jadi kaedah dia adalah kita perlu dapat macam kita bercinta dulu kalau Syafiq dah kahwin Syafiq. Dah. Syafiq kalau nak, adakah Syafiq terus masuk rumah isteri begitu sahaja? Tak ada. Tak ada kan? Yeah. Mesti sebut I love you dulu kan. Barulah dia barulah dia dulu. baru dia mengaku bahawa Syafiq dah sayang dan taat kepada dia. Masa mula kahwin begitu kan. Jadi bila kita taat, barulah kita dijemput. Begitulah juga dengan Allah. Kalau contoh kita ambil analogi yang simple. Kita ada kad Petronas, kad mesra. Saya naik motor pergi sana, bawa kad mesra, tunjuk dekat counter boy. Saya nak barang-barang dapat bonus, yang point tu kan. Tiba-tiba ada satu hamba Allah, dia pun naik kereta Ferrari warna merah lagi. Dia tak ada kad. Dia kata, aku nak juga macam mana bro yang naik motor tu dapat. Boleh dapat ke tidak? Tak ada kad. Tak ada kad mesra. Tak adalah kan. Jadi bagaimana mungkin dia nak dapat? Sebab dia tidak daftar awal. Dia tidak declare kepada mereka, malah tidak menulis dalam kes itu. Jadi dengan Tuhan, kita kena declare kepada Tuhan bahawa tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Dan bahawa aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi saya mengajak, jom kita sama-sama kepada yang di luar sana, kalau percaya bahawa Tuhan yang sebenar adalah Tuhan Allah, yang mencipta segala apa yang ada di alam semesta, mahukan kita masuk ke dalam syurga Allah. Jom kita sama-sama ikut saya dalam bahasa Arab, ikut saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Sesiapa sahaja dengan keikhlasan di hati membaca kalimah syahadah tadi, maka Allah gugurkan semua dosa-dosa dia, sebab dia telah bertaubat dan dia telah pun dapat kunci syurga, iaitu K tadi tu, insya-Allah. Dan kepada sesiapa sahaja yang mengajak kepada mengesakan Tuhan, tidak lagi syirik kepada Tuhan, dia akan dapat unta merah, lebih baik daripada unta merah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah simple sebenarnya Islam, bahawa syahadah 2 kali sahaja, 2 ayat, iaitu dengan bahasa Arab yang tadi tu. Kalau P. Ramlee kata apa? Cakap. Gitulah. Bagi sesiapa yang mungkin di luar sana yang telah pun mengucap syahadah, boleh menghubungi saya 019 3533 177. Jadi kita boleh bantu kepada sesiapa sahaja yang mahu balik kepada Tuhan, pencipta. Masya-Allah. Itu dia kita kena rasa dan juga lahirkan rasa itu dari hati kita ni untuk kita sama-sama juga nak melafazkan syahadah sentiasa. Sebab tu ada ustazah kita pun pesan setiap malam maupun kita nak tidur tu sentiasa memperbaharui syahadah kita kan. Walaupun kita lahir-lahir memanglah dah Islam kan, tapi sentiasa memperbaharui syahadah kita itu, insya-Allah. Baik, kita sebenarnya hampir sampai ke penghujung pertemuan kita ni Ustaz. Rasa tak cukup masa kalau nak tambah lagi ni tapi mungkin di hujung ni Ustaz mungkin boleh sampaikan apa sebenarnya harapan
pesanan-pesanan yang nak dikabar-kabarkan kepada pendengar kita. Silakan. Ya. Apa yang kita ucap tadi itu adalah Islam. Itulah Islam. Iaitu ia terdiri daripada 3 rangkap. Ya. Aslama, salima dan salam. Ya. Iaitu total surrender, total obedience, total submission to the authentic God. Iaitu Tuhan yang benar, yang tulen. Ya. Maka dia akan selamat dan peace di sini dan juga di sana. Dan saya sangat-sangat mengharap, ya, saya sangat-sangat mengharap bahawa kalaulah boleh media-media ceritakan tentang ayat yang ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat ke-48. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini kata Tuhan. Tidak sekali-kali mengampuni dosa syirik. Dan Allah kreatif mengampuni dosa-dosa yang lain. Tetapi perlu bertaubat. Tapi dia kena rasalah kesan-kesan kalau dia buat jahat tu. Tapi Allah tidak mengampuni. Namun, bagi orang yang syirik, apabila mereka mengucapkan syahadah tadi tu, maka mereka akan dikeluarkan daripada dosa syirik tu. Maka mereka akan, malah mereka punya dosa-dosa mereka dihapuskan. Dan apa sahaja mereka buat kemudian, kalau itu yang baik, semua yang belakang-belakang tu yang dia dah buat pun akan didapat juga. Itu menurut hadis Rasulullah, hadis riwayat An-Nasa'i, insya-Allah. Dan begitulah ya. Insya-Allah saya mengajak kepada semua untuk fahami Islam mengikut scriptures of Al-Quran. Fahami agama-agama lain juga mengikut kitab masing-masing. Belajar. Ya. Tolong diri untuk selamatkan diri, insya-Allah. Semoga ilmu yang bermanfaat itu akan menyuluh kita ni, Mona, untuk kita juga membawakan syiar Islam itu kekal selama-lamanya, insya-Allah. Ingat Asara Fikir. Ya, betul. Asara Fikir. Asara Fikir. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Nurli Husin. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.